Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bertemu semula untuk membincangkan satu lagi soalan berkaitan dengan perkembangan nasionalisme di Asia. Untuk makluman pelajar-pelajar sekalian, soalan 15 ini memberi tumpuan kepada perkembangan nasionalisme di Mesir. Jadi jawapannya pelajar-pelajar harus membincangkan hanya di Mesir sahaja. Ini adalah soalan yang khusus pelajar-pelajar sekalian. Soalan yang umum boleh ditanya, jelaskan perkembangan nasionalisme di Asia. Jika soalan umum ditanya pelajar-pelajar sekalian, bolehlah pelajar-pelajar sekalian membincangkan sama ada di Mesir, sama ada di India, sama ada di China maupun di Jepun. Jadi pelajar-pelajar sekalian, kita ada 4 negara yang perlu diberi perhatian oleh para pelajar sekalian. Jadi cikgu membincangkan hari ini iaitu di Mesir. Untuk makluman pelajar-pelajar sekalian, berdasarkan perkembangan nasionalisme di Mesir ini, cikgu akan menggunakan formula iaitu KS, fakta, contoh, what, how dan inference. Okey, cikgu akan menggunakan formula ini yang cikgu lorekkan berwarna kuning. Inilah yang akan kita jadikan sebagai panduan untuk mendapatkan maklumat-maklumat daripada buku teks, kemudian kita pindahkan berdasarkan formula ini sebelum pelajar-pelajar menulis dalam bentuk jawapan esei yang lengkap. Pelajar-pelajar, percayalah jika pelajar-pelajar membina menggunakan formula ini, ia akan memudahkan pelajar-pelajar memahami perkembangan nasionalisme itu sendiri. Okey, baiklah. Hari ini cikgu akan tunjukkan bagaimana kita dapatkan maklumat penting daripada buku teks berdasarkan formula yang cikgu nyatakan tersebut. Okey, pelajar-pelajar sekalian, kalau pelajar-pelajar melihat petikan dari buku teks muka surat 27 ini, okey, kita akan cuba mengenal pasti fakta. Dalam ini pelajar-pelajar sekalian, faktanya ialah untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam. Jadi pelajar-pelajar jadikan ini sebagai fakta untuk perkembangan nasionalisme di Mesir. Okay, untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam, okay, dari ancaman Barat atau yang diancam oleh imperialisme Barat. Jadi cikgu lorekkan ini sebagai satu fakta. Daripada sini pelajar-pelajar sekalian, kita boleh mencari pula iaitu contoh perkembangan nasionalisme di Mesir. Okey, pelajar-pelajar sekalian, lagi sekali bila kita bercakap contoh perkembangan nasionalisme di Mesir, untuk memudahkan pelajar mendapatkan maklumat-maklumat dalam buku teks ini, cikgu akan pecahkan kepada dua. Satu ialah contoh yang diketuai oleh individu. Yang kedua ialah contoh kumpulan yang terlibat menyokong individu ini. Jadi pelajar-pelajar, kita binakan, kita selaraskan semua jawapan sama ada di Mesir, sama ada di India maupun di Jepun atau di China. Pelajar-pelajar binalah contoh begini supaya bila pelajar-pelajar membina esei seperti di Mesir, akan diselaraskan seperti jawapan untuk negara-negara yang lain. Okey, baik. Contoh di sini pelajar-pelajar sekalian, kalau kita lihat contoh individu yang terlibat dalam gerakan perkembangan nasionalisme, iaitu nama yang terkenal di sini iaitu Syed Jamal Al-Din Al-Afghani. Okey, Syed Jamal Al-Din Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Jadi ini adalah contoh. Jadi cikgu akan lorekkan contoh ini berwarna merah. Okey, cikgu lorekkan contoh berwarna merah iaitu Syed Jamal Al-Din Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Jadi pelajar-pelajar,
kita baca dulu sekali imbas untuk mendapatkan maklumat siapa yang terdapat di dalam gerakan perkembangan nasionalisme ini. Jadi kita kenal pasti Syed Jamal Al-Din Al-Afghani dan Syekh Muhammad Abduh. Jadi di sini hanya ada dua nama yang disebut. Okey, dan terdapat juga nama disebut Khalifah Abdul Hamid II. Okey, kalau awak lihat nanti. Okey, ini Khalifah Abdul Hamid II yang menggerakkan idea pan Islamisme. Jadi ini juga kita boleh jadikan contoh yang terlibat dalam perkembangan nasionalisme di Mesir, melibatkan individu yang memimpin gerakan tersebut. Jadi kita dapat di sini mengenal pasti ada tiga, iaitu Syed Jamal Al-Din Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh dan Khalifah Abdul Hamid II. Jadi kita tak nyatakan Tok Janggut ya, sebab Tok Janggut bukan di Mesir. Tok Janggut di Kelantan. Gerakan nasionalisme awal di Kelantan. Okey, baik pelajar-pelajar sekalian. Kumpulan kita mendapatkan pula kumpulan atau pertubuhan yang terlibat dalam gerakan ini. Antaranya ialah, kalau awak lihat jelas dinyatakan di sini kumpulan yang diberi nama Al-Ukhwah Al-Wuthqa, ikatan yang kuat. Jadi pelajar-pelajar ambil ini sebagai contoh kumpulan yang pertama. Okey. Dan satu lagi tentulah pelajar-pelajar jangan lupa di dalam ini dia tidak tulis kumpulan intelektual. Jadi di sini ada dua kumpulan. Yang pertama Al-Ukhwah Al-Wuthqa atau ikatan yang kuat, dan juga satu lagi kumpulan intelektual Islam. Okey. Pelajar-pelajar sekalian, kita dah dapat dua contoh, iaitu contoh individu dan contoh kumpulan. Kalau pelajar-pelajar masih ingat, cikgu menerangkan semasa perkembangan di India pun ada dua contoh, iaitu satu contoh individu yang terlibat, dan yang kedua ialah contoh kumpulan yang terlibat. Jadi nampak tak ada persamaan? Di India ada persamaan contoh dengan di Mesir, iaitu ada individu dan ada kumpulan atau pertubuhan politik. Begitu juga pelajar-pelajar sekalian, jika pelajar-pelajar sekalian mendapatkan maklumat di negara China perkembangannya dan juga di negara Jepun, pelajar-pelajar akan bertemu dengan maklumat-maklumat seperti ini, terutamanya dalam contoh pertubuhan atau individu yang terlibat. Okey pelajar-pelajar sekalian, sekarang kita mula bertanyakan persoalan ialah mengapa mereka ini menentang imperialisme barat ini. Okey, mengapa berlakunya penentangan imperialisme barat di Mesir? Okey, kalau pelajar-pelajar sekalian melihat ada dua jawapan yang penting sebab berlakunya perkembangan nasionalisme ini. Kalau pelajar baca secara berhati-hati dan memberi fokus, tentu pelajar akan bertemu dengan perkataan ini, iaitu berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar. Jadi cikgu lorekkan dengan warna biru, iaitu berpegang kepada ajaran Islam yang sebenar, berpandukan Al-Quran dan hadis. Ini salah satu sebab mengapa berlakunya gerakan nasionalisme di Mesir. Kemudian, dan melepaskan diri dari penjajahan. Jadi, atau dalam erti kata yang mudah, iaitu menentang penjajah. Okey, pelajar. Mana-mana gerakan nasionalisme tidak dapat lari daripada perkataan menentang penjajah. Okey, jadi pelajar-pelajar terus nyatakan menentang penjajah itu adalah sebab utama mereka melakukan gerakan nasionalisme. Okey, cuma pelajar-pelajar kena tahulah di sesebuah negara itu penjajah mana yang menjajah negara tersebut. Okey, kalau di India kita lihat menentang penjajah British. Okey, baik pelajar-pelajar sekalian, kita dah melihat ada
Dua sebab yang diberi dalam buku teks ini. Jadi pelajar-pelajar gunakan dua sebab itu. Saya ulang balik. Okey, dua sebab itu ialah mereka menentang penjajah kerana berpegang pada ajaran Islam yang sebenar, berpandukan Al-Quran dan hadis, dan seterusnya melepaskan diri daripada penjajah. Okey. Baik, pelajar-pelajar sekalian, selepas kita melihat mengapa berlakunya atau sebab berlakunya penentangan terhadap penjajah ini, kita mula bertanyakan soalan yang seterusnya ialah bagaimana mereka ini menentang penjajah tersebut. Okey, pelajar-pelajar sekalian, kalau pelajar-pelajar melihat cara atau tindakan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Syed Jamal Abidin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh beserta dengan kumpulan intelektual Islam serta pertubuhan Al-Ukhwah Al-Wuthqa tu, ikatan yang kuat. Okey, kesemua ini mereka menentang melalui melancarkan gerakan islah. Okey, melancarkan gerakan islah dengan menyeru kepada berpegang teguh kepada ajaran Islam yang sebenar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Okey. Jadi di sini pelajar-pelajar sekalian, di mana kita nak dapatkan nak mendapatkan maklumat ini, iaitu cuba lihat perkataan kata kerja pelajar-pelajar sekalian. Kata kerja di sini ialah ada satu kata kerja ditulis mencetuskan. Okey. Jadi ini kita boleh jadikan cara pertama mereka menentang pihak penjajah barat, iaitu mencetuskan gerakan pan-Islamisme dan melancarkan gerakan islah. Ada dua di sini. Jadi pan-Islamisme ni apa, pelajar-pelajar sekalian? Pelajar-pelajar sekalian boleh menulis iaitu menyatukan orang Islam menentang penjajah. Itulah maksud pan-Islamisme. Manakala gerakan islah pula iaitu kembali kepada ajaran Islam yang sebenar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Okey. Jadi kita dah dapat dua cara mereka menentang, iaitu mencetuskan gerakan pan-Islamisme, dan yang kedua ialah melancarkan gerakan islah. Okey. Baik. Kemudian pelajar-pelajar sekalian, apa yang dilakukan lagi ialah iaitu menerbitkan akhbar Al-Ukhwah Al-Wuthqa. Okey, menerbitkan akhbar Al-Ukhwah Al-Wuthqa untuk menyebarkan idea pan-Islamisme. Okey, di sini kita dapat lihat usaha yang kedua dilakukan, menerbitkan akhbar Al-Ukhwah Al-Wuthqa untuk menyebarkan idea pan-Islamisme. Okey, nampak di situ. Dan seterusnya pelajar-pelajar sekalian, kita dapat lihat cara yang ketiga mereka menentang pihak penjajah barat, iaitu dengan mengeluarkan fatwa. Mengeluarkan fatwa menyeru umat Islam yang ditindas penjajah barat bangkit berjuang bersama-sama dengan Empire Uthmaniyah. Okey, jadi pelajar-pelajar sekalian, kita dapat mengenal pasti tiga cara bagaimana pemimpin-pemimpin nasionalisme di Mesir menentang penjajah barat. Okey. Tapi pelajar-pelajar sekalian, okey, dalam buku holistik akan cikgu letakkan ada satu lagi tambahan nanti. Kita akan tengok selepas itu. Okey, kita dah dapat di sini pelajar-pelajar ada fakta berwarna kuning, ada contoh individu dan contoh pertubuhan berwarna merah. Okey, dan seterusnya ada sebab
mengapa mereka menentang Barat? Kerana berpegang pada ajaran Islam dan cuba melepaskan diri daripada penjajah. Okey, dan seterusnya kita ada bagaimana mereka melancarkan atau mereka melakukan gerakan nasionalisme di Mesir. Okey, pelajar-pelajar sekalian, selepas dapat maklumat ini, maka lengkaplah formula, iaitu fakta, contoh, why dan how. Cuma cikgu belum masukkan inference. Sebenarnya di sini pelajar-pelajar sekalian, kita boleh masukkan inference selepas kita buat satu jawapan esei yang lengkap, baru awak buat rumusan selepas itu. Tetapi dalam ini pun pelajar-pelajar sekalian, sebenarnya boleh kita rumuskan, iaitu terutama sekali pelajar-pelajar sekalian di perenggan terakhir ini. Di perenggan terakhir ini, pelajar-pelajar dapat melihat bahawa kita boleh buat rumusan, iaitu perkembangan nasionalisme di Mesir ini telah tersebar dan mempengaruhi perkembangan nasionalisme di tanah Melayu. Itu pelajar-pelajar sekalian boleh jadikan juga sebagai inference yang terbaik, kerana berfokus kepada di dalam buku teks tersebut. Okey, sebelum itu pelajar-pelajar sekalian, cikgu akan tunjukkan daripada dapatan yang kita buat ini. Okey, daripada dapatan yang kita dapat ini, kita transfer atau kita ubah kepada cara ini. Okey, pelajar-pelajar sekalian, okey, kita dah ubah, ada di sini KS fakta, contoh, Y2, okey, how 1, how 2, how 3 dan how 4. Okey, serta akhir sekali kita buat inference. Jadi semua ini pelajar-pelajar sekalian, okey, bagaimana kita nak pindahkan jadikan jawapan esei. Ini yang cikgu sedang fokus dengan pelajar-pelajar sekalian. Pada masa yang sama pelajar-pelajar sekalian, kadang-kadangnya, okey, mengapa cikgu buat formula ini? Kerana ada soalan, jika berlaku soalan struktur, mungkin boleh ditanya kepada awak, iaitu namakan dua individu penting yang terlibat, okey, dalam gerakan nasionalisme di Mesir. Jadi pelajar-pelajar boleh memberi jawapan dekat contoh yang pertama itu. Okey, Syed Jamal Abdin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh dan juga Khalifah Abdul Hamid. Okey, dapat di sini kan? Okey, itu pentingnya kita buat pecahan berdasarkan formula tersebut. Kadang-kadang mungkin dia akan tanya kepada awak, mengapa berlakunya perkembangan nasionalisme di Mesir? Okey, jika berlaku, maka pelajar-pelajar boleh bagi dua jawapan yang mudah, iaitu untuk menentang penjajahan Barat dan berpegang teguh kepada ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini dipanggil gerakan Islah, dan juga menentang penjajahan Barat disebut sebagai Pan-Islamisme. Okey, pelajar-pelajar, jelas kan? Okey, seterusnya mungkin juga soalan itu akan dipecah kepada soalan seterusnya dengan menyatakan bagaimana gerakan nasionalisme berlaku di Mesir. Jadi kalau bagaimana, pelajar-pelajar dapat lihat ada 4 hal yang boleh dinyatakan dalam soalan struktur tersebut. Okey, pelajar-pelajar sekalian, jadi mari kita tengok macam mana kita nak buat jawapan dalam bentuk esei. Okey, pertama sekali kita gunalah kunci soalan, pelajar-pelajar sekalian. Kunci soalan di sini ialah, kalau pelajar-pelajar lihat soalannya, ialah jelaskan perkembangan nasionalisme di Mesir. Jadi bila jelaskan perkembangan nasionalisme di Mesir, jadi kunci soalannya ialah di sini. Jelaskan perkembangan nasionalisme di Mesir. Jadi cikgu akan lorekkan ini. Inilah yang akan kita jadikan warna biru ini. Pelajar-pelajar lihat ni, okey. Turquoise, warna turquoise ini, okey. Pelajar-pelajar lihat perkembangan nasionalisme di Mesir ini. Okey. Jadi perkembangan nasionalisme di Mesir ini kita jadikan sebagai kunci soalan. Jadi kita ambil lah. Okey, kita ambil lepas itu Okey, jadi untuk pelajar-pelajar sekalian, kita
Kita ambil kunci soalan perkembangan nasionalisme di Mesir. Okey. Kita jadikan dia sebagai satu jawapan. Okey, perkembangan nasionalisme di Mesir ialah, dan kita masuk bila nak hubung dengan fakta, kita letak perkataan ialah. Okey, di sini pelajar-pelajar tahu kan macam mana nak hubungkan dengan fakta. Cikgu percaya pelajar-pelajar dah ada kemahiran ini sebab dah dengar sebelum ini perkembangan di India. Okey, kita masuk ialah di sini ialah kita ambil yang berwarna kuning tadi, iaitu yang awak letak warna kuning, yang kita lorekkan warna kuning, reaksi penduduk tempatan mempertahankan sistem imperialisme pemerintahan Islam dan agama Islam dari ancaman imperialisme barat. Jadi kita ambil ini sebagai satu fakta. Fakta ni agak panjang pelajar-pelajar sekalian, tetapi sebenarnya mudah saja pelajar sekalian. Reaksi penduduk tempatan. Apa-apa kita jadikan fakta reaksi penduduk tempatan. Kalau di China, reaksi penduduk tempatan China. Kalau di India, reaksi penduduk tempatan di India. Cuma yang membezakan selepas itu. Okey, di sini kita ambil reaksi penduduk tempatan, khususnya di Mesir lah, mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam dari ancaman imperialisme barat. Okey, jadi di sini kita pelajar masih ingat kan ini yang kita lorekkan, mempertahankan sistem pendidikan Islam. Okey, mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam yang diancam oleh imperialisme barat. Jadi kita ambil ini sebagai jawapan fakta. Jadi kita pindahkan, okey, kita pindahkan dan awak tulislah. Dan ini yang awak kena ingatlah. Awak faham dan awak ingat inilah faktanya, iaitu reaksi penduduk tempatan mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam dari ancaman imperialisme barat. Okey. Okey, bila dah dapat di sini, pelajar-pelajar full stop. Okey, dan nak masuk bukan full stop, pelajar-pelajar jangan stop full stop di sini, pelajar sambung dengan perkataan contohnya. Okey, contohnya. Okey, contohnya di sini terus masuk. Okey, diketuai oleh. Contohnya diketuai oleh. Ayat contohnya diketuai. Diketuai oleh 3 individu yang penting tadilah. Okey, kita masukkan 3 individu ini. Syed Jamal Al-Din Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh dan Khalifah Abdul Hamid II. Okey, dan teruskan masukkan maklumat individu yang terlibat ini. Okey. Okey, contohnya diketuai oleh Syed Jamal Al-Din Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh dan Khalifah Abdul Hamid II. Dan sambung letakkan dan disokong. Jadi di sini kita tulis ayat yang mudah, iaitu disokong oleh kumpulan. Okey, disokong. Okey, disokong oleh kumpulan. Okey. Baik, disokong oleh kumpulan. Disokong oleh kumpulan intelektual. Okey, ni kita tambahlah. Tapi dalam tu tadi pelajar-pelajar tulis kumpulan Al-Uqwah. Kumpulan Al-Uqwah, Al-Wutqa, ikatan yang kuat ni, kumpulan Al-Urwah, Al-Wutqa. Ni pelajar kena ingatlah. Tak boleh tak ingat sebab ini ada markah penting bila pelajar tulis tepat Al-Urwah, Al-Wutqa. Okey. Jadi masukkan ini dulu. Okey.
dan kumpulan intelektual. Dan golongan intelektual. Okey. Full stop di sini. Okey, pelajar-pelajar, kita dah dapat satu karangan yang boleh dikatakan ada kunci soalan, ada fakta dan ada contoh. Contoh pula, contoh yang lengkap di sini. Okey, pelajar-pelajar lihat kan, kita sudah strukturkan, kita telah susunkan, jadikan satu jawapan yang mudah dan berstruktur. Jadi, kita dah ada kunci soalan, dah ada. Fakta pun dah ada. Contoh pun dah ada. Contoh tu ialah selalunya what lah. Okey, tapi dalam kes ini, kita gunakan contoh tu lebih kepada siapa yang terlibat dan kumpulan mana yang terlibat. Okey, seterusnya pelajar. Kita tanya mengapa mereka menentang. Jadi nak masuk why atau kerana ni, jadi kita tulislah hal ini. Setiap kali pelajar-pelajar nak masuk why, okay, mengapa mereka menentang ni, ayat yang mudah terus tulis hal ini kerana. Okay, jadi selaras dah dengan kunci formula tadi kita sebut why. Okay, hal ini kerana untuk menentang penjajah barat. Okay, jadi di sini kalau pelajar-pelajar lihat dapatan dalam buku teks tadi, cuba tengok buku teks tadi kan. Kita tulis hal ini kerana berpegang pada ajaran Islam yang sebenar, berpandukan Al-Quran dan hadis, dan melepaskan diri dari penjajahan barat atau menentang penjajah barat. Okey, jadi ada dua kan. Jadi teruskan masuk mana-mana lah pelajar nak tulis. Okey, dalam ni cikgu nyatakan menentang penjajah barat supaya lebih mudah untuk awak bagi satu jawapan selain daripada sebab yang kedua. Okey, baik. Lihat di sini ada dua, untuk menentang penjajah barat. Hal ini kerana untuk menentang penjajah barat. Okey, awak pun masuk di sini. Kerana untuk menentang penjajah barat dan berpegang teguh kepada ajaran Islam. Dan kita dapat tadi berpegang teguh kepada ajaran Islam. Okey, ambil di sini. Okey, berpegang teguh pada ajaran Islam, berpandukan Al-Quran dan hadis. Okay. So sekarang kita dah selesai why. Sekarang kita nak masuk pula membina ayat how. Bagaimana mereka menentang. Okay. Untuk masuk ayat how, pelajar-pelajar tulis ini dilakukan. Ini dilakukan. Okay, cikgu cuba color ya, supaya nampak macam mana. Dengan. Ini dilakukan dengan. Okay. Ini sebagai penghubung kepada how. Okey, tadi kita buat hal ini kerana. Okey. Ini semua adalah untuk kita join dengan fakta, join dengan contoh, okey, join dengan sebab atau why dan join dengan how. Okey, cikgu yang color-color ni untuk tunjukkan macam mana awak nak masukkan maklumat itu jadikan satu jawapan esei yang cantik. Okey. Baik, pelajar-pelajar sekalian. Ini dilakukan dengan, so kalau kita tengok how itu ada 4. Iaitu dilakukan dengan melancarkan gerakan islah dengan menyeru kepada berpegang teguh. Jadi ini maklumat yang ditulis baliklah. Ajaran Islam yang sebenar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ini maknanya maksud gerakan islah ialah berpegang teguh kembali kepada Islam. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Okey. Ini how yang pertama. Pelajar-pelajar sekalian, masukkan.
Ini dilakukan dengan melancarkan gerakan islah. Okey. Dan letaklah dan dan. Okey. Kenapa cikgu letak dan? Sebab nanti kita nak letak penanda wacana yang lain. Okey, dan melancarkan gerakan pan-Islamisme. Okey. Iaitu menyeru orang Islam seluruh dunia bersatu menentang penjajah barat. Okey. Jadi kita dah sambung di sini. Melancarkan gerakan pan-Islamisme. Apa itu pan-Islamisme? Iaitu penyatuan umat Islam menentang penjajah barat. Okey, pelajar-pelajar sekalian. Di sini pelajar-pelajar stoplah. Sebab kita ada 4 how. Jadi kita letak pula penanda wacana. Penanda wacana selain itu. Okey, selain itu. Okey. Okey. Dilakukan dengan, okey. Letak macam itu lagi mudahlah pelajar-pelajar sekalian. Selain itu dilakukan dengan menerbit akhbar al-urwah al-wuthqa untuk menyebarkan idea pan-Islamisme. Okey. Menerbitkan akhbar untuk menyebarkan idea pan-Islamisme oleh pertubuhan al-urwah al-wuthqa. Okey, jadi pelajar-pelajar sekalian, sebab tu cikgu kata penting awak ingat nama al-urwah al-wuthqa ini. Okey, kita tengok di sini. Mana maklumat ini Cuba pelajar tengok dalam buku teks ni kat sini menerbitkan akhbar al-urwah al-wuthqa untuk menyebarkan idea pan-Islamisme. Okey. Baik, jadi pelajar ambil ini sebagai jawapan yang penting adalah menerbitkan akhbar Okey. Dilakukan dengan menerbitkan akhbar al-urwah al-wuthqa untuk menyebarkan idea pan-Islamisme dan tambah perkataan dan. Okey. Tapi untuk kita sambungkan bagi how yang keempat. Dan mengeluarkan fatwa Empayar Osmaniyah. Okey. Kat mana ni buku teks ni kalau awak lihat ni? Kita mengeluarkan fatwa menyeru umat Islam yang ditindas. Okey. Penjajah barat bangkit berjuang bersama-sama dengan Empayar Osmaniyah. Okey. Pelajar-pelajar sekalian, how ni mudah saja. Pelajar-pelajar perasan tak ada kata kerja. Contoh mencetuskan yang pertama. Kemudian menerbitkan. Kemudian mengeluarkan. Okey. Jadi di sini pelajar-pelajar sekalian, masuk saja kata kerja itu, iaitu mengeluarkan fatwa Empayar Osmaniyah yang menyeru orang Islam bangkit menentang penjajah barat yang menindas umat Islam. Okey. Keluar fatwa. Okey. Siapa di negara kita kalau sesuatu fatwa dikeluarkan, boleh dikeluarkan? Siapa yang boleh keluarkan fatwa? Mufti Mufti boleh keluarkan fatwa. Okey. Baik. Jadi di sini mengeluarkan fatwa Empayar Osmaniyah yang menyeru orang Islam bangkit menentang penjajahan barat yang menindas umat Islam. Jadi full stop. Kita berhenti kat sini, maka kita dah ada satu karangan yang cukup lengkap pelajar-pelajar sekalian. Cukup lengkap di sini. Okey, kita lihat inilah jawapan esei yang boleh pelajar-pelajar tulis balik. Okey, saya percaya kalau awak dapat tulis perkembangan Nasionalisme di Mesir seperti ini, InsyaAllah awak akan dapat markah maksimum 8 markah. Okey, yang ditetapkan tadi kan dalam soalan. Okey, pelajar buatlah inference. Bukan susah pun nak buat inference pelajar. Walaupun inference ni bukanlah wajib pelajar, tapi cuba buat supaya pelajar dapat rumuskan. Okey, ini menunjukkan. Okey. Kalau pelajar perasan dekat buku teks ni ada ditulis ni. Gerakan ini mendapat sokongan umat Islam. Jadi kalau pelajar nak ambil ini pun boleh je. Jadikan ia inference. Okey. Tanda dengan color ini.
Okey, kita color ni Gerakan ini okey, boleh jadikan ini sebagai inference yang cikgu tandakan ini. Okey, baik. Okey. Cikgu buat inference macam ni. Okey. Ini menunjukkan perkembangan nasionalisme ini perkembangan nasionalisme di Mesir ini memberi inspirasi kepada orang Islam khususnya di tanah Melayu menentang British seperti kebangkitan Tok Janggut di Kelantan. Nanti awak akan belajar perkembangan nasionalisme awal di Kelantan yang diketuai oleh Tok Janggut. Okay. Terus masukkan ini sebagai satu inference. Okay. Atau bagi cikgu kita buat rumusan lah. Kita nak tutup untuk jawapan ini. Okey, ini menunjukkan ini menunjukkan perkembangan nasionalisme di Mesir ini memberi di Mesir telah memberi inspirasi. Di Mesir telah memberi inspirasi kepada orang Islam khususnya di tanah Melayu menentang British seperti kebangkitan Tok Janggut. Okey, cikgu kecilkan. Okey, awak akan dapat lihat semua jawapan di sini. Pelajar, inilah jawapan yang cantik pelajar, iaitu jawapan yang berstruktur menggunakan formula KS, fakta, contoh atau what, why, how dan inference. Jadi cikgu berharap pelajar-pelajar dapat menguasai formula ini dan cuba buat untuk perkembangan nasionalisme seterusnya di negara China maupun di Jepun. Jadi cikgu rasa dua contoh huraian yang cikgu tunjukkan, iaitu di India dan satu lagi di Mesir, diharapkan pelajar-pelajar dapat memahami kaedah atau formula ini. InsyaAllah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.